Assalamualaikum, hai saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, mesti korang rasa pelik kenapa Santai Chill buat konten bukan malam, bukan dekat studio tapi dekat luar. Cuaca agak terang tapi sebenarnya dah gelap. Okay, kalau nampak kat sana tu dah senja tau. Tapi sekarang ni kita ambil footage sedikit. Kita nak buat kelainan. Kita berada di mana? Kita berada di Sabah guys, Pulau Banggi, Sabah. Kenapa saya ada di sini? Kerana ada 1001 cerita misteri yang menarik untuk kita sampaikan bersama sebagai hiburan dan juga pengajaran. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Yang mana belum follow our social media, link ada disediakan di bawah. Dan pada korang yang ada cerita ataupun mungkin ada konten yang menarik untuk kami paparkan, boleh tekan link WhatsApp di bawah. Okay guys, jadi apa yang saya nak bawakan pada hari ini, mungkin saya akan ceritakan sedikit apa cerita misteri yang ada di sini, dan mungkin juga saya akan bawakan beberapa orang penduduk yang memang menghuni di tempat ini, dan mungkin mereka boleh berkongsi sedikit cerita yang ada di sini. Jadi apa tunggu lagi? Mari kita saksikan. Perjalanan ke Pulau Banggi mengambil masa sekitar 1 jam 40 minit daripada darat, iaitu JT di Kudat. Dan ini merupakan satu pengalaman baru dan ia merupakan segmen khas agak istimewa yang kami ingin bawakan pada penonton Santai Chill. Pulau ini memang terletak di hujung sekali, di mana ia sangat dekat dengan Filipina. Dan ini adalah satu kawasan yang banyak kisah misteri dan juga kisah mistik. Jadi kami datang sini untuk membawakan dan merasai sendiri apakah yang berlaku sememangnya di sini. Katanya ada satu pulau yang telah hilang di sini. Pulau yang beri nama Pulau Hairan. Terdapat satu kisah di mana seorang nelayan yang tertidur dalam bot semasa membuat kerja. Namun selepas dia sedar daripada tidur tu, beliau mendapati yang beliau terdampar di sebuah pulau. Disebabkan itu, pulau itu diberi nama Pulau Hairan. Dan banyak kisah-kisah lagi yang dikatakan berkenaan dengan pulau tu agak pelik, seperti mengambil air daripada pulau itu dapat menyembuhkan penyakit, dapat memberi tuah, dan ada juga yang memberitahu bahawa kehadiran pulau tersebut memberi petanda buruk. Pulau ini dikatakan adalah disebabkan letusan daripada gunung berapi. Dikatakan bahawa pulau ni sebenarnya terletak di Filipina, namun begitu telah beralih ke Sabah setelah ditolak oleh ombak dan juga arus. Timbul hanya beberapa kali sahaja dan sekarang telah tenggelam dan tidak dijumpai sehingga kini. Di mana keberadaan pulau itu, semua orang tidak pasti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari ketiga saya rasanya di Pulau Banggi, ketiga. Dan pengalaman kat sini adalah satu pengalaman yang berharga yang mungkin kita tak akan dapat di Semenanjung. Ada seronok sebenarnya. Dan saya dengan keluarga di Sabah.
Keluarga di Pulau Banggi. Dan kita masih lagi dengan cerita Pulau Hairan. Tadi beberapa cerita telah saya kongsikan bersama dengan para pendengar di mana adanya kewujudan Pulau Hairan ni, dan kali ni lebih eksklusif kita akan temu bual sendiri dengan orang yang tinggal di Pulau Banggi. Mungkin ada beberapa cerita yang belum dikupas atau tidak diceritakan lagi di sosial media lain ataupun tidak ditulis di mana-mana artikel. Saya takkan tunjukkanlah muka. Kita akan sorokkan, jadi muka saya lah korang kena tengok. Kita akan berkenalan dulu dengan kita punya cerita. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Haji, dekat Pulau Banggi ni berapa lama dah? Sejak lahir masuk 45 tahun. 45 tahun. Okey. Jadi makcik kat sini ada dengar tentang cerita Pulau Hairan? Ada. Apakah cerita pertama yang makcik pernah dengar tentang Pulau Hairan ni? Okey, masa timbul Pulau Hairan ni, masa tu makcik kecil lagi, tapi cerita ni kan masa dulu macam heboh di negeri Sabah. Jadi lagipun macam bapak makcik pernah datang ke pulau ni, macam tak tahulah macam mana kejadian dia, tapi ramai orang cakap dia tiba-tiba timbul, ada seorang nelayan yang terjumpa lah pulau ni. Lepas tu mungkin dia beritahu penduduk kampung, penduduk setempat, jadi benda tu jadi heboh. Sebab saya sendiri pun pernah meminum air daripada pulau ni. Tapi yang uniknya dia tak ada rasa masin. Oh, tak ada rasa masin. Macam yang air biasa. Air biasa. Tak tahulah orang-orang tua kan, dia cakap itulah keramat lah, tak tahulah. Bau tuah lah. Tu macam lebih kurang lah macam tu. Benda tu tiba-tiba timbul. Jadi macam sebab itu dipanggil Pulau Hairan. Jadi kita pun macam kenapa dia timbul? Jadi mungkin ada, kalau kita tak ambil benda daripada tu, mungkin ada rahmat kan, kita tak tahulah. Tapi yang saya tahu juga, yang batu-batu di sana kita tak boleh ambil. Dia orang cakap tidak boleh bawa keluar daripada pulau tu. Yang saya tahu lah, sebab akan ada perkara yang tidak bagus berlaku. Yang saya dengar lah. Yang kali terakhir atau Pulau Hairan ni hilang, makcik ingat lagi bila? Tak, macam sebab rasanya time tu pun mungkin umur makcik dalam 10 tahun macam tu lah, sampai 12 tahun begitu. Jadi macam, sebab cerita ni kan sebenarnya untuk orang-orang tua, bukan untuk macam untuk yang anak-anak muda kan. Jadi kita tidak ambil tahu sangat. Tapi apa yang kita tahu, sebab mungkin kita duduk di Pulau Banggi ni, jadi kita tahu juga cerita ni. Tak mau dengar kan, memang orang akan bercerita. Tapi bab yang dia tenggelam balik tu tak pasti. Tapi yang saya tahu, macam lama juga lah pulau tu timbul. Sebab sampai daripada luar negara pun banyak yang datang ke pulau tu. Banyak yang macam ambil gambar. Sebab kan gambar pulau tu tersebar di mana-mana. Jadi macam tu lah cerita dia, macam tak tahu bila dia tenggelam, bila dia timbul. Sebab kita macam tu kan, umur dalam 12-10 tahun ni tak ambil kisah sangat apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi tapi yang cerita yang orang-orang tua lah. Saya pernah tengok gambar dia. Macam ada yang batu karang yang jenis besar-besar. Tapi itulah yang cakap, macam tu lah, tidak boleh kita ambil batu karang bawa keluar daripada pulau, tapi kalau air tu boleh. Sebab macam ramai orang ambil air tu, sebab kita pun pelik kan, dia timbul, dia daripada dasar laut yang masin ni, kenapa air dia tawar? Itu kita tidak tahu, mungkin kejadian dengan izin Allah. Ada tak cerita lain yang mungkin versi keluarga lah, yang mungkin diceritakan oleh atuk atau nenek tentang cerita ni, mungkin orang lain tak tahu, mungkin tak ditulis kat mana-mana kan? Macam kalau yang tak ditulis, macam mungkin berkaitan yang kita dilarang mengambil batu karang dia, mungkin itu tidak pernah dikongsikan mana-mana. Dengan mungkin pengambilan air tu, itu saya kurang pasti. Tapi yang saya tahu, yang orang kampung saya ramai yang mengambil air tu. Tapi itu pun kita tidak tahu sama ada yang dia tersebar ke cerita tu ataupun tidak. Dia masa tu tak jauh lah dari Pulau Banggi, yang Pulau Hairan ni? Tak. Sebab dia macam Pulau Hairan dia berdepan dengan satu perkampungan di dalam Pulau Banggi ni. Tu rasanya orang sana, kampung sana lah orang pertama yang tahu keujuran pulau ni. Tidak jauh daripada kampung tu, macam berdepan, Kampung Degotan. Pulau lain lah. Ada pulau dalam Pulau Banggi ni. Faham. Tapi nama kampung tu Kampung Degotan. Okey, mungkin itu saja
yang kita dapat kupas ataupun tahu tentang Pulau Hairan ni. Jadi mungkin kalau ada para pendengar yang tahu, mungkin ada fakta yang lebih berasas, dan mungkin ada yang tahu, mungkin orang sini juga boleh komen dekat bawah untuk perkongsian. Ada benda yang mungkin kita tak dapat jelaskan sebab kita tak ada sumber yang sahih kan. Kalau ada mungkin orang lama yang lebih mengetahui, boleh ke kita kongsi sama-sama cerita dekat ruangan komen. Okey, itu tentang Pulau Hairan. Mungkin ada benda lain yang lebih menghairankan di pulau ini? Banyak. Saya ada dengar tentang sebuah bas yang terdampar di pulau ni. Pulau ni kalau nak kata dekat, tak dekat sebab dia sejam lebih daripada feri di Kudat. Jadi pulau ni memang hujung sekali di kalau di dalam peta Malaysia ni, dalam Sabah ni. Macam mana, ada ke memang kenderaan yang besar-besar bas normal ke untuk ke pulau ni? Okey, Assalamualaikum. Sebenarnya ini pun macam kira sangat misteri juga, sebab kita tidak tahu siapa pemilik bas ni dan kenapa dia berada di tengah-tengah Pulau Banggi. Sedangkan sebelum ni tengah-tengah Pulau Banggi ni memang agak hutan tebal. Jadi kita tidak tahu siapa pemilik. Macam hutan kan, dia bas besar bukan bas kecil. Kenapa dia berada di situ? Jadi itu yang macam orang Pulau Banggi tidak tahu, macam siapa pemilik dia. Macam mana dia nak masukkan bas tu dalam hutan? Kan jadi macam agak yang macam susah juga nak cari jawapan dia, sebab kita tidak tahu siapa pemilik. Bas tu kalau kita tengok masih dalam keadaan elok. Bas tu kalau saya tidak silap ada 5 buah. 5 buah bas? Kalau tak silap lah. Oh. Sebab ramai saja orang kampung Makcik ni yang nampak lalu ni tepi-tepi bas ni. Memang macam bas ni dia orang cakap masih dalam keadaan okey lagi. Tapi itu sajalah, kita tidak tahu tak bergerak. Kenapa berada di tengah-tengah Pulau Banggi. Lepas itu, dan siapa pemiliknya. Kita sebenarnya ramai orang Pulau Banggi ni nak tahu juga kisah berkaitan dengan bas ni. Tapi masalahnya nak tanya siapa. Macam makcik pernah nampak satu gambar orang ambil. Sebab bas tu pun kedudukan dia sebenarnya tidak tersusun. Macam dalam satu buah bas tu macam ada gambaran seorang perempuan. Tapi kita macam tak pasti dah sama ada, tak tahulah. Macam sekarang ni kan susah juga lah nak cakap. Tapi apa yang kita tahu itulah berkaitan dengan bas ni. Kita tidak tahu siapa pemilik, macam mana diorang bawa dari, macam contohlah daripada Kota Kinabalu, macam mana diorang bawa daripada Kota Kinabalu, sedangkan bas tu bas besar. Dan kenapa tiba-tiba berada di tengah-tengah Pulau Banggi yang hutan tebal ni. Macam mana nak bawa masuk tempat tu? Faham. Macam mana bas boleh datang sini? Sebab sepanjang saya kat sini lah, paling-paling besar pun lori yang tak besar. Lori yang biasa-biasa je. Tapi kalau bas sampai 5 buah, dan kalau orang tak nampak dia bergerak, agak pelik. Ya, memang pelik. Sebab lagi pun macam itulah masalah dia, macam siapa pemiliknya. Itu kita sebenarnya cerita ni sebelum ni tidak timbul. Jadi sekarang ni dia ada jalan darat masuk ke kampung sebelah lagi. Baru macam orang heboh pasal berkaitan dengan bas ni. Sebelum ni kita tidak tahu bas tu berada di tengah-tengah Pulau Banggi. Sebab hutan tebal kan. Jadi macam tidak tahu bila wujudnya bas tu di situ. Bila dia orang buat jalan menuju ke kampung sebelah, barulah macam timbul cerita berkaitan dengan bas misteri ni. Itulah dia guys, bagaimana sebuah bas berada di sebuah pulau yang di hujung, dan apa keperluannya di sini. Nak kata budak sini pergi sekolah naik bas, tak juga kan? Tak, jalan kaki semua sini. Kereta tu logik lah geng. Naik feri. Kalau bas tu pelik lah. Okey, baik. Saya ada dengar lagi satu cerita di mana ada helikopter di pulau ni. Yang mana yang lebih tahu, makcik atau pakcik helikopter ni? Helikopter Belambangan di pulau ni lah. Pulau sebelah. Pulau Belambangan nama dia. Okey, bukan Pulau Banggi dah lah. Tapi masih lagi tahulah tentang cerita macam mana ada helikopter tu. Tahu.
Ini Pulau Balambangan yang bukan Pulau Banggi, tapi alang-alang dah dalam sesi perkongsian ni apakah Tapi dia Pulau Banggi juga tu je. Oh, Pulau Banggi juga. Dia daerah tu juga. Ya. Cuma dia pulau lain. Macam tu. Dalam pulau ada pulau lain. Dia macam kalau dalam mana dia bukan Pulau Belambangan, Batu Siri. Batu Siri. Pulau Banggi. Dia memandangkan dia pulau, orang panggil lah dia Pulau Belambangan. Sepatutnya bukan, dia masuk Pulau Banggi. Okey. Batu Siri Pulau Banggi kan. Kalau saya tidak silap, dalam Pulau Belambangan ni banyak peninggalan Jepun. Banyak peninggalan Jepun. Sebab ada, tak tahulah betulkah tidak, sampai harta peninggalan Jepun pun dia cakap ada dalam pulau ni. Tapi itu kita tak pasti. So kita macam makcik umur 45 tahun kan dah kira anak, dia ada kira agak muda berbanding yang dalam usia 70, mungkin dia lebih tahu lagi berkaitan dengan cerita peninggalan harta Jepun ni. Kalau makcik ni umur 45 tahun ni dengar daripada yang lebih tua lah. Namun yang macam tahu daripada sampai ke Z tu tak kot macam. Tapi kalau macam dalam umur 70 60 dia orang tahu 100% berkaitan dengan Pulau Belambangan ni. Helikopter tu makcik memang tak pernah nampak sendiri ke? Tak pernah lah, tapi banyak lah helikopter. Sebab ayah makcik dia pernah ambil tapak helikopter tu bawa pergi sini. Balik sini. Jadi masih ada lagi cerita misteri lain yang makcik tahu? Kalau berkaitan dengan Pulau Belambangan ni agak banyak. Macam daripada pasir dia. So pasir dia pun unik. Pasir dia pun unik, bukan macam pasir yang biasa. Sebab dia pasir dia jenis berbunyi. Di sana kalau saya makcik tidak silap dia ada kilang cermin. Sebab pasir dia ni macam ada kandungan cermin. Dia macam kalau kita ni pun agak unik. Pasir silika. Kalau kita pijak dia berbunyi. Pasir tu dia kasar-kasar lah dia. Macam kasar, tapi kalau kita macam mana, macam bunyi dia macam berdengung macam tu. Dia berbunyi pasir tu. Dia pasir bukan berbunyi. Macam pasir yang biasa. Ini keunikan dia. Lepas tu ada dengar cerita lagi orang sana ya, di hujung Pulau Belambangan ni dia ada masjid gaib. Masjid gaib. Surau lah macam tu. Gaib. Macam makcik ni masa bujang dulu selalu duduk pulau ni. Ada keluarga angkat. Lepas tu yang abang angkat kepada makcik ni dia pernah nampak surau ni. Sebab dia macam nelayan kan, dia mau pergi. Sebab yang kawasan perumahan ni dia terpisah lah, bukan terpisah apa daripada pulau ni, macam terpisah dengan kita tidak boleh jalan kaki. Mau naik boat macam tu. Lepas tu dia mau singgah lah pergi sana. Dari jauh dia nampak surau ni. Tapi memang ramai orang nampak. Ramai. So di sana pun di Pulau Belambangan ni ada cerita dulu seorang angkatan tentera Malaysia yang berasal daripada Tanah Besar Semenanjung. Dia pernah disembunyikan oleh bunian. Masa dia mengerjakan solat subuh, tiba-tiba dia hilang. Jadi yang askar ni yang terjumpa dia pun adalah ayah kepada makcik. Dia terjumpa dah jauh daripada penempatan kem tentera ni. Tapi yang peliknya dia tiada luka cela apa. Masa dia mengerjakan solat subuh dia solat subuh, lepas tu dia hilang tiba-tiba. Dia hilang tiba-tiba. Maksudnya waktu solat tu, time solat tu lah. Sebab dalam Belambangan ni pun, Pulau Belambangan ni dia ada cerita juga yang ada seorang orang tempatan sana lah terkahwin dengan bunian. Terkahwin? Terkahwin. Berkahwin lah macam tu. Okey, ingatkan tak sengaja berkahwin. Tak, dia macam nikah dengan perempuan bunian. Dan yang saya tahulah yang lelaki ni dah lama meninggal, tapi dia meninggal tu pun tak tahu usia berapa. Dia tak pernah kahwin dengan manusia biasa. Apa yang saya dengar dia cerita daripada orang Belambangan ni, masa adik perempuan dia sakit, yang isteri dia orang bunian ni obatkan adik dia. Bercakap tentang bunian, mungkin ada perkampungan kat sini. Yelah, sebab bila kan tadi makcik dah cerita tentang masjid yang gaib kan, semestinya dia ada jemaah sendiri. Kalau di dalam Pulau Banggi ni sebenarnya ada saja cerita ni. Sebab baru-baru ni berlaku di kampung sebelah. Dia ni kalau saya tak silap budak perempuan, tak tahulah dalam usia berapa, tapi darjah 3. Dia hilang masa tu mak dia kutip kupang.
Jadi dia menyusul daripada belakang mak dia. Tiba-tiba budak ni hilang. Menyusul dari belakang mak dia. Macam ada menyusul mak dia lah. Dia ikut belakang mak dia. Ikut belakang mak dia, tapi tiba-tiba dia hilang. Okey. Kalau saya tak silap dalam 3 hari lah macam tu dia orang buat pencarian. Tapi tak jumpa. Kalau saya tak silap pada time tu macam bomba, sebab sini ada sukarelawan bomba kan. Bomba ni polis, mungkin dengan angkatan tentera Malaysia lah sekali yang buat ni dengan orang kampung. Tapi budak ni tak jumpa. Dalam masa tu lah, dalam 2-3 hari lah macam tu dia hilang. Sekali ni diorang cari juga, rupa-rupanya yang terdengar suara budak ni dia panggil abang dia. Barulah dia orang sedar yang sebenarnya budak ni di situ-situ saja tempat dia, dibawa pokok yang diorang lalu lalang tempat dia mencari tu. Dia panggil abang dia. Dia panggil abang. Dia macam abang. Tapi abang dia mungkin terdengar suara sayup-sayup. Mungkin tak tahu dia orang buat macam mana. Rupanya memang budak tu di sana saja, di pokok yang diorang tempat mencari dia tu. Okey. Lepas abangnya pergi ambil adiknya lah tu kan, sebab dia nampak, barulah yang lain sedar kewujudan adiknya kat situ. Sana-sana saja dia. Okey, makcik saya ada dengar tentang cerita monyet misteri di pulau ni. Macam mana cerita tentang monyet ni? Okey, sebenarnya berlaku perkara ni pun di Pulau Belambangan juga. Masa tu yang macam makcik ceritalah, makcik ni biasa duduk kampung tu. Jadi ada seekor monyet. Dia ni agak lain daripada yang lain, sebab orang setempat tu cakap, orang penempatan situ cerita, dia ni anak raja disumpah. Anak raja disumpah. Tapi mungkin raja yang lain alam dengan kita lah. Apa yang membuatkan dia unik, dia pandai salat. Dia pandai solat. Dia akan masuk ke surau, dia akan bentangkan sejadahnya. Yang makcik dengar lah. Lepas tu dia ni macam kalau nampak perempuan, dia macam suka tarik-tarik kain perempuan. Kalau lelaki dia tak buat. Lepas tu kalau ada makanan, sisa makanan jatuh, dia tak main ambil makan terus, tak, dia bersihkan dulu. Macam monyet tu makcik sendiri pernah nampak. Pernah. Dia macam bentuk monyet biasa lah. Macam biasa, tapi macam kelakuan tu seakan-akan manusia. Contohnya macam mana? Kalau makcik nampak tu kan, apa yang dia tengah buat, makcik rasa dia ni macam itulah. Macam nampak makanan, dia kutip, dia bersihkan. Dia bukan sembarang makan. Dia bersihkan, lepas tu barulah dia makan. Kalau dia nampak anak darah tu, dia pandai tarik-tarik kain anak darah tu. Lepas tu dia yang membuatkan dia sangat ingin, yang macam tadilah, dia pandai mengerjakan solat. Yang pernah nampak monyet tu mengerjakan solat siapa makcik? Orang setempat tu, orang kampung tu bercerita. Rata-rata bercerita. Dia ambil wuduk jugalah. Dia bentangkan sejadahnya, dia akan solat di dalam surau tu. Dia akan mengikut masa solat. Jadi bermakna di sini kan, kalau kita fikirkan cara logik dia, pernah tak kita dengar cerita monyet mengerjakan solat? Kan? Sudah pasti dia agak luar biasa. Tapi yang macam itulah anak raja yang kita berlainan alam. Jadi yang macam, sebenarnya banyak lagi cerita dia pasal monyet ni, tapi yang paling yang makcik ingat itulah cerita yang dia mengerjakan solat 5 waktu dia ni. Dia cukup membuatkan dia sangat unik kan. Jadi yang lain-lain tu pun macam dia kutip makanan tu, macam dia tidak, kalau monyet lain ni dia merebut makanan, dia tak. Dia macam kalau ada terjatuh makanan, dia kutip, dia bersihkan, barulah dia makan. Itu pun macam kalau yang kau tahu yang monyet-monyet lain ni, dia bukan macam tu, dia main ambil saja kan, main rampas saja, dia tidak. Macam itulah, macam dia tak adalah bercakap. Dia tak bercakap. Tapi kalau kita tengok, dia memang sangat unik. Lagipun dia macam selalu termenung. Dia macam bila mungkin sudah makan, dia akan duduk macam duduk sendirian ni. Sedangkan perkampungan tu pun banyak monyet, tapi dia tidak bercampur. Dia tak bercampur dengan monyet lain. Tak. Dia selalunya macam itulah, duduk sekor-sekor. Lepas tu macam ada benda yang dia fikirkan. Okay guys, kita dah dapat banyak perkongsian daripada makcik tentang monyet, tentang bas, tentang helikopter, pulau airan, dan kita bersama dengan pakcik pula. Pakcik ni ada cerita yang nak dikongsikan juga. Okey pakcik, tentang apa cerita yang pakcik nak kongsikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pakcik ini nak cerita tentang binatang jadi-jadian. Ini berpunca daripada sebuah keluarga yang baru kawin, duduk dalam hutan. Rumah dia orang duduk di tengah-tengah hutan. Lepas tu kehidupan seharian dia orang menanam tanam-tanaman seperti kangkung, jagung, halia, kunyit, lebih kurang itulah. Dia orang tanam pisang. Tapi masalah dia, binatang di pulau ini terlalu banyak. Babi, monyet, tapi yang paling teruk babi. Sebab hancur dia orang punya tanaman, tidak kira berbuah ataupun tidak berbuah. Baru tanamkah pun hancur juga. Tiba-tiba suami dia nak buat satu perangkap binatang tersebut, tapi tidak berjaya juga, habis juga. Jadi suatu pagi itu dia berbincang dengan istri dia. Macam mana? Kau tinggal seorang di rumah ini, saya nak pergi masuk hutan, dia cakap. Suami dia ni. Boleh, dia cakap istri dia. Tapi kau jaga tanaman kita yang belum dimakan. Jagung itu belum lagi berbuah. Istri dia cakap, okey, kau pergilah. Jadi dalam masa setengah jam suami dia masuk hutan. Tiba-tiba datang seekor babi. Jadi istri dia halau lah, sebab ada suami dia beritahu, kau jaga betul-betul tanaman. Pesan dia lah sebelum dia jalan. Jadi dia halau lah, istri dia halau. Dia cakap, babi jangan kacau tanaman kami. Tiba-tiba tu babi tu pandai bercakap. Kenapa kau larang saya? Kau nakkah saya masuk rumah engkau, kacau kau? Nah, bila dia cakap begitu babi tu, dia tutuplah rumah, takut dia naik. Nah, habislah barang jagung dia dimakan, dia kasih biar. Jadi lepas dia kenyang itu, jalanlah babi ni. Nah, dalam masa petang lah tu, suami dia sampai balik dah dari hutan. Tiba-tiba dia tengok dia punya tanaman habis. Tengok rumah tertutup. Jadi dia panggil istri dia. Istri dia pun buka dia punya tingkap. Bang, ada babi tadi makan, tapi pandai bercakap. Sebab itulah saya tutup pintu, dia cakap. Jadi apa dia cakap? Mana ada dia cakap, saya tak percaya dia cakap tu babi. Itu suami dia tak percaya babi boleh bercakap. Kalau begitu, kalau abang tak percaya, abang sendiri tengoklah, dia akan datang balik. Nah, jadi itu si suami itu pun pagi itu dia tanam lagi jagung itu. Lepas tu dia menyorok di bawah tangga, di dalam kotak yang dia buat. Ada lubang untuk dia mengintip babi itu. Jadi dalam masa 2-3 jam datang lagi babi itu. Lepas tu istri dia macam biasalah, dia pancing babi itu, dia buka pintu, dia sound lagi, jangan kacau tanaman kami. Semalam sudah aku pesan, dia cakap babi itu jangan tegur saya nak makan. Kalau tidak saya rogol kau, dia cakap tu babi. Saya rogol kau. Kalau kau berani naiklah, dia cakap tu istri sang suami ni. Padahal suami tu ada di bawah tangga. Standby dengan bujak dia. Apa tu bujak? Galah. Bukan. Bujak. Tombak. Tombak lah. Kalau orang Sabah panggil bujak. Nah, bila dia naik, babi itu naik, dia langkah kotak itu, tapi kotak itu ada lubang. Jadi sang suami pun entamlah pakai tombak itu.
tepat kena ada punya tuh bidai-bidai. Sini. Nah, teriak, lari tuh babi. Lari masuk hutan. Jadi sang suami itu pun kejar. Bukan dia kejar nak bunuh babi itu. Dia nak ambil balik bujak itu sebab bapak mentu ada pesan jangan bagi hilang bujak itu. Okey. Sebab turun menurun punya harta. Mau tahu mana tahu dalam hutan tu dia mati, saya dapat ambil bujak tu. Sekali dia ikut darah tu, tak jumpa babi tu, tapi dia jumpa 2 orang perempuan, 1 orang muda, 1 orang tua. 2 orang tengah mandi, tengah membasuh di perigi. Perigi tu ada 3, 1 saja yang guna yang 2 orang tu untuk membasuh, untuk mandi. Jadi yang sang suami ini tertanya, "Makcik, bolehkah saya tumpang minum ini perigi? Ini air perigi." Makcik tu cakap, "Ini tak boleh, Dik, tak boleh. Minum sebelah sana," dia cakap. Ada 3 jenis kan perigi itu. Nah, minum sebelah sana. Baru dia pergi minum. Dia tanya, lepas dia minum, "Kenapa saya tidak boleh minum perigi 1 nih?" Dia cakap, "Kalau kau minum ini kau jadi babi." Perigi yang pertama tu. Tiba-tiba dia punya yang perempuan kawan dia tu, yang seorang tu yang masih muda tu, dia cakap, "Aku punya adik sakit," dia cakap, "di rumah sekarang. Tapi saya tahu mungkin adik ini dikasih turun oleh orang atas," dia cakap, "untuk mengubat adik saya." Tapi dia ingat benda tu betul-betul manusia. "Saya bukan bomo," dia cakap, "saya bukan pandai mengubat. Tapi tak apalah, kita pergi tengoklah," dia cakap. Nah, jadi yang 2 orang itu, yang perempuan tua dengan yang muda tu, bawa dia pergi rumah. Maksud dia pergi tengok orang sakit tu, adik dia sakit. Sekali sampai pergi rumah itu, rupa-rupanya istana. Rumah itu. Jadi dia jumpa ayah dia tu, yang kira dia punya raja lah. Dia bilang, di mana anak tuan tu?" Dia cakap, "Ada dekat bilik." Sekali dia pergi tengok, babi yang ada bujak itu dalam bilik. Yang ada tombak itu masih melekat lagi. Masih melekat di sini dia. Di bidai-bidai dia. Dia keluar balik. Sang suami ini pun keluar balik, pergi jumpa raja tu. "Tuan," dia cakap, "boleh saya kasih ubat, tapi dengan syarat saya minta 1 batang bulu yang sudah dibuat lubang." Nah, lepas tu bagilah raja tu, suruh carilah dia punya syarat itu. Dia bawa bulu tu masuk dalam bilik, tutup pintu, lepas tu dia cabut bujak itu. Lepas tu bujak itu dia kasih masuk dalam bulu itu supaya tak nampak raja tu. Sebab dia dah dapat dah, sebab pesan dia punya bapa mentua jangan kasih hilang. Nah, bila dia sudah cabut, dia masuk dalam bulu, dia tak nampak dah. Anak raja itu pun yang dia bujak itu jadi babi itu, jadi manusia, okey, balik sehat. Nah, sehat sudah balik. Jadi bila dia keluar dari bilik itu, raja itu cakap, "Sebelum kau balik, aku bagi kau hadiah. Tapi kau ambillah 1 guni saja," dia cakap. 1 guni. Banyak dia. Sekali dia tengok dalam guni itu, apa di dalam guni itu, rupa-rupanya kunyit. 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 Tuan, dia cakap, "Benda ini banyak dekat rumah, banyak saya tanam. Tak perlulah saya bawa. Bawa saja," dia cakap tu raja. "Tapi tak apalah, saya ambil segenggam saja," dia cakap. Dia kasih masuk dalam poket dia. Nah, dia baliklah. Sampai dekat rumah, dia cerita dekat bini dia, isteri dia itu, "Sudah saya ambil tembak itu, rupa-rupanya jadi-jadian," dia cakap. Yang kena tembak itu bukan babi sembarang. Jadi itu bapak dia, raja, dia bagi saya nih
kunyit dia cakap. Bukan dia kasih tunjuk macam ni. Ada dekat poket. Kau tengoklah. Buat apa saya ambil? Dia cakap sebab kita pun banyak. Sekali isteri dia pergi tengok dekat poket tu, dia celup dekat poket tu emas. Bukan kunyit sembarang, emas. Menyesal dia apa boleh buat. Menyesal ambil seguni kan. Seguni dia bagi. Seguni besar. Jadi itu sejalan cerita dia. Yang ni cerita turun temurun ataupun cerita sebenar yang cerita daripada orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu lah. Tapi yang terjadi di Pulau Banggi. Bukan Pulau Banggi tapi Kepulauan Balabak. Seberang. Oh, seberang lah. Okey guys, itulah perkongsian daripada cerita Pakcik dan Makcik di sini. Sangat unik. Banyak tanda soal dan ini memberikan satu gambaran yang kita sebenarnya manusia di muka bumi ni tak meneroka 100% lagi alam semesta ni. Itu yang kita nampak di darat kan, yang di dalam laut, dasar laut, apa yang ada di langit, sebenarnya terkumpul 1001 rahsia dan mungkin tak dapat dirungkai. Saya nak berterima kasih kepada Pakcik Makcik kerana sudi berkongsi cerita saya pada ini. Datang dari jauh Semenanjung datang ke sini, tumpang rumah lagi pula tu. Layanan pun baik orang Sabah ni semuanya sempoi-sempoi geng. Rasa macam nak datang banyak kali pula lepas ni. Dan terima kasih kepada korang juga yang mana mendengar dari awal sampai habis. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jalan tempat lain pula. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.